Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih kepada yang telah mengikuti perbincangan kertas 1 bahagian B soalan 1, soalan akidah. Kita terus kepada perbincangan soalan seterusnya, soalan 2 berkaitan dengan ibadah. Okey, soalan 2A1, apakah maksud upah haji? Okey, maksud upah haji seperti mana yang kawan jawab di sana ialah melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain. Okey, betul? Kalau markahnya 2, sini kita boleh berikan full mark, 2 markah. Okey, seterusnya, soalan kedua, nyatakan. Okey, soalan nyatakan ni boleh dijawab ringkas 1 hingga 3 pp. PP ni ialah patah perkataan 1 hingga 3 patah perkataan. Okey, 2 sebab yang mengharuskan upah haji. Okey, jawapan ada daripada rakan-rakan kita. Okey, meninggal dunia. Okey, tidak mempunyai keupayaan fizikal ataupun uzur, ataupun juga kat sini masuk sekali dengan sakit tua, sakit tua. Okey, jawapan Safira pun betul. Meninggal dunia, uzur. Okey, walaupun sepatah. Okey, kerana soalannya berbunyi nyatakan. Nyatakan. Okey, jadi boleh diterima untuk markah penuh. Okey, 2 markah. Okey, seterusnya soalan 2A3. Antara rukun syarikat ialah ahli syarikat. Nyatakan 2 syarat sah ahli syarikat. Saya rasa ni ramai yang kadang-kadang jadi pening. Apa pula ni? Okey, syarat sah ahli syarikat. Baca pun tak ingat, tak masuk dalam kepala. Okey, tak apa. Okey, kita ingatlah dalam ibadah haji pun dia ada syarat sah, dia ada syarat wajib kan. Antara syarat wajib haji tu, kalau ingat balik dia ada kita punya akronim dulu apa? Intai, beruk melepas, biar berbaloi. Islam dan baligh, merdeka, berakal, berkemampuan. Okey, so, dalam banyak-banyak ni, kadang-kadang rukun ni berulang banyak kali. Syarat sah, sorry. Kadang-kadang berulang dalam banyak tajuk, tapi tak semua kena lah. Macam dekat sini, banyak-banyak tu kita tengok balik, balik macam okey kan. Merdeka pun mungkin okey. Okey, kemudian berakal pun okey. Letak je sebagai jawapan. Kadang ni kalau dah langsung blank tak ingat apa-apa. Tapi kalau dah membaca, kita ingat ada maklumat, kita isilah jawapan yang kita rasa tepat. Okey, kita padam dulu. Okay, cuma jawapan kawan dekat sini betul lah, betul. Okey, kawan jawab baligh, berakal. Boleh ke jawab ringkas macam tu? 2 patah perkataan je, satu-satu, tak apa. Soalannya juga nyatakan 1 ke 3 pp. Tak ada masalah. Dan markahnya pun okey, 2 markah. Markah penuh lah tu. Okey, seterusnya 2A4. Koperasi sekolah antara contoh perkongsian dalam syarikat. Okey, apakah cadangan anda untuk memajukan koperasi sekolah? Ini soalan kebat ke tidak? Pelajar kena nilai lah ya. Bila kita tengok soalan macam kebat, ada stimulus koperasi sekolah sekian, tetapi markahnya 2. Markahnya 2, jadi tak payah susah-susah buat jawapan kebat. Cukup 1 cadangan untuk 2 markah. Cuma
Ustaz galakkanlah kalau boleh buatlah 2 jawapan okay, supaya kalaulah tersalah jawapan pertama, mungkin jawapan kedua boleh membantu kita. Okey, kawan kita kata menyediakan pelbagai keperluan pelajar seperti alat tulis, okay, dan juga makanan, serta tidak meletakkan harga yang tinggi bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Boleh diterima, boleh diberi 2 markah. Tahniah. Oh, jawab semua dah macam skema. Okey, tahniah. Okey, dekat sana kalau perasan ada ustaz bawakan skema kat sini. Rasanya dah tak jauh sangat dengan jawapan kawan-kawan kita. Okay, kita tengok dekat 2 syarat sah ahli syarikat. Okey. Balik kawan dah jawab. Berakal pun kawan dah jawab. Okey, 2 jawapan lain lagi ialah dengan kemahuan sendiri, bukan paksaan. Okey, kemudian tidak ditahan hartanya. Tidak ditahan hartanya ni maknanya dia tidak muflis. Dia boleh uruskan harta dia sendiri, bukan bank yang urus, bukan di bawah perintah mahkamah, tapi dia secara sepenuhnya mampu menguruskan hartanya sendiri. Okey, lebih kuranglah jawapan lain untuk soalan nombor 2A4. Okey, ialah dia mencadangkan kerjasama daripada semua warga sekolah. Okay, contohnya membeli semua keperluan persekolahan di koperasi sekolah. Tak payah beli di tempat lain. Semua beli di sekolah. Jadi itu antara cadangan yang baik. Jadi koperasi sekolah kita pun dah ada melu. Okay, ada macam-macam alat tulis, ada makanan-makanan. Okay, semua boleh kita dapatkan daripada koperasi. Iklan koperasi pula. Okey, kita pindah pada soalan 2B. Bunyinya 2B1, maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini hadis kita pernah bincang dalam kelas Tungkahul Mar'atu di Arba' dulu. Okey, Nabi bersabda, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Pertama, hartanya. Okey, kedua, keturunannya, kecantikannya, dan kerana agamanya. Oleh itu, pilihlah yang beragama. Bahagialah engkau. Jadi berdasarkan hadis di atas, jelaskan maksud beragama bagi seorang isteri. Okay, yang dikatakan beragama, nak kena pilih isteri yang beragama ni. Apa maknanya? Apa maknanya? Soalan ini tidak berjawab. Okey, tapi tak apalah. Sebenarnya kita boleh jawab dengan mudah saja. Beragama ni. Okey. Maknanya dia seorang yang solehah. Mestilah semua nak isteri solehah kan? Hanya rockers pun mesti nak isteri solehah. Okey, ataupun isteri yang beriman. Itu maksud beragama. Okey. Kemudian kita pindah pada soalan B2. Jelaskan 2 alasan keutamaan memilih calon isteri yang beragama daripada pilih yang dengan pilihan-pilihan yang lain, mengutamakan kriteria yang lain. Apa alasannya Nabi mengutamakan kriteria beragama ini? Okay, kawan kita jawab, rumah tangga yang dibina atas agama dapat menjamin kebahagiaan hidup. Ya, benar. Yang suami tahu tanggungjawabnya, yang isteri juga tahu dan taatkan suami. Yang cantik. Okey, seterusnya Wan jawab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, sama tadi, betul. Okey, untuk mendidik keluarga ke arah didikan Islam. Cantik. Rasanya tak jauh daripada skema kita. Okey, kita tengok skema sikit. Okey.
Okey, maksud beragama kata dia ialah beriman dan bertakwa, uh, solehah ataupun beramal soleh boleh. Kemudian mematuhi suami, tahu menjaga maruah suami. Ini semua yang kita katakan maksud beragama. Okey, kemudian dua alasan memilih isteri yang beragama. Jawapan selain daripada bahagian tadi ialah anak-anak akan dididik mengikut syarak. Okey, daripada kecil lagi, macam ibu ayah kita lah yang mendidik kita daripada kecil untuk melaksanakan ibadah solat. Okey, mengajak kita bersahur seumur 4 tahun 5 tahun dah diajar bersahur, walaupun mungkin puasanya 2 jam sahaja. Itu antara kekuatan pasangan yang diasaskan dengan ciri-ciri beragama tadi. Okey, baik. Seterusnya soalan iddah. Okey, 2C1. Okey, soalannya berbunyi, nyatakan maksud iddah. Okay, Mira, Ayu Amira jawab, iddah ialah tempoh masa larangan berkahwin ke atas isteri selepas berpisah dengan suami. Berpisah tu bercerai, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati. Okey, tempoh yang wajib dipatuhi oleh seorang isteri. Okey, betul Okey, bagus Mira. Okey, Mira, markah. Okey, seterusnya dia lontarkan ada satu persoalan kat sini. Okey, ini untuk soalan C2. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan dua perkara berkaitan iddah yang beliau perlu patuhi. Dia sebut kat sana, Puan Z merupakan seorang isteri yang kematian suami. Dia sedang mengandung anak keempat dan usia kandungannya 3 bulan. Bekerja sebagai seorang guru tadika dan menyewa rumah berhampiran dengan tadika tempat dia bekerja. Ini soalan SPM sebenar tahun 2017. Jadi awak diberi satu permasalahan keluarga, diberi satu gambaran. Gambaran ni pun gambaran yang real mungkin berlaku, dan mungkin kita terpaksa berdepan dengan situasi-situasi begini. Kalau tidak kita secara directly pun, mungkin keluarga kita. Jadi dia kata berdasarkan maklumat di atas, jelaskan dua perkara berkaitan iddah yang beliau perlu patuhi. Soalan ni soalan keempat ke? Ramai ada yang pening kepala jawab keempat. Ini bukan soalan keempat. Kenapa Ustaz kata tak keempat? Tu Puan Z tu satu stimulus. Okey, walaupun dia ada stimulus, dia kat sana dia sebut jelaskan dua. Kebat tak perlu dua, tak perlu tiga, tak perlu empat. Kebat dia tak mention dia nak berapa, sebab dia nak satu isi sahaja. Kalau dia nak dua, markahnya 4 markah, bermakna dia nak isi ada 2. Jadi isi kalau 2 bukan kebat. Awak kena bagi 2 isi penting. Okey, apa jawapan kawan kita? Okey, kawan kita jawab Puan Z perlu mengikut tempoh iddah ataupun beriddah tu. Puan Z perlu beriddah sehingga beliau melahirkan anak. Okey. Yang kedua, kawan kata Puan Z tidak boleh berkahwin dengan lelaki sehingga Puan Z melahirkan anak. Okey, itu larangan dia. Itu perkara yang perlu beliau patuhi. Okey, cuba kita semak dengan sema kita. Okey, ada 2 sini. Okey, yang pertama, tidak dibenarkan keluar rumah, termasuk untuk bermusafir, kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Kalau perlu sangat, kalau saja nak melancong, no way. Kalau perlu sangat, okey, baru bermusafir, mungkin untuk tujuan perubatan ke apa semua, dibenarkan dalam had dan batas yang perlu. Yang kedua, berpindah ataupun tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaan tinggal sepanjang tempoh perkahwinan. Sebab okey,
satu penghormatan kepada isteri yang kematian suami ini untuk duduk di rumah suaminya. Uh, dia akan teringat balik kenangan bersama suami. Okay. Dan sepanjang tempoh uh, dia beriddah tu maknanya dalam mood kasih sayang kepada suami yang telah meninggalkan dia. Okey, seterusnya beliau juga tidak boleh berhias diri atau memakai pakaian yang boleh menarik perhatian dalam tempoh iddah. Colourful, warna-warni, gacu, tak boleh. Ada pakai pakaian biasa yang tidak difahami sebagai berhias, melawar. Itu bahasa kita panggil janguk. Janguk. Kau tak ada tu lelaki, kau janguk ai. Tambah pula orang duk panggil janda-janda. Hui, okey. Seterusnya, tidak boleh menerima peminangan orang lain. Okey, dalam tempoh iddah ni dia kena macam berkabung lah kita panggil tak boleh lah orang sana pindah, orang sini pindah. Okey, orang pun tak boleh pindah, orang pun kena faham daripada kematian suami. Dia pun tak boleh nak terima peminangan orang lain dalam tempoh dia beriddah. Dia difahamkan dekat dalam situasi dia. Okey, dia mengandung usianya 3 bulan. Bermakna dalam lebih kurang 5-6 bulan macam tu je lah. Dia perlu beriddah, kemudian dia boleh setelah melahirkan anak untuk berkahwin ataupun menerima pinangan. Okey, itu dah masuk soalan 3. Saya rasa situ dulu untuk perkongsian kali ni. Takut panjang sangat kan letih pula nanti. Okey, tak apa, setakat itu dulu. Okey, sekali lagi terima kasih kepada semua. Jadi mudah-mudahan bicara kita secara santai ni memberi manfaat pada kita semua. Setakat itu dulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.